Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini kita dah 24 Syawal hari ini esok dah 25 Syawal. Maknanya Syawal pun dah nak habis Ramadan pun dah habis, bulan Syawal pun dah nak habis. Mudah-mudahan apa yang kita buat sepanjang Ramadan dan diikuti dengan bulan Syawal, maka mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sekarang pun masih mood raya lagi Jadi masing-masing open house dan sebagainya kan. Biasalah tu sebulan. Jadi Malaysia ni raya sebulan. Itu dah biasalah kan. Kalau ikut satu Syawal tu tapi kita adat di Malaysia ni sebulan, tak apalah, benda tak salah pun, tak ada masalah itu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni membicarakan berkenaan dosa-dosa besar. Jadi sebelum kita berhenti pada bulan Ramadan baru ini, bulan 4, maka kita berhenti pada bab yang ke-31, bab yang ke-31, iaitu membahaskan berkenaan dengan tidak memastikan kebersihan ketika kencing dan ia adalah syiar kaum Nasrani. Itu kita dah bincang pada bulan 3 kemarin. Bulan 4 tak ada lah sebab kita tarawih dan sebagainya bulan Ramadan. Jadi pada hari ini kita masuk dosa besar yang ke-32 daripada 76 dosa besar. Maka dosa besar yang ke-32 adalah orang yang selalu memungut cukai. Orang yang selalu memungut cukai, maksudnya orang yang kutip cukai lah. Adakah mereka yang kutip itu ataupun yang melaksana kecukai itu? Itu beza tu. Yang kutip, yang laksana elemen kutip cukai itu beza. Sebab tu kalau kita tengok di nota kaki bawah tu ditulis, yang disebut sebagai orang yang selalu memungut cukai ni apa? Yang dimaksudkan dengan cukai di sini ialah cukai yang tidak syar'i. Apabila pemerintah mengenakan pelbagai cukai dalam keadaan negara kaya raya. Anda faham? Negara kaya raya. Kan? Sekali mereka kata, oh ini dosa besar tu, mereka duk kutip tu, Malaysia ni macam mana? Sabar lu. Jangan duk tibai terus. Tengok dulu, faham dulu. Sekali mereka dah kata, ni Malaysia kan. Jangan tuan-tuan, kita tengok, kita faham insya-Allah. Dan boleh menampung perbelanjaannya. Maknanya dua aspek. Yang pertama, negara kaya raya dan boleh menampung perbelanjaannya. Maksudnya infrastruktur, kemudahan awam dan bantuan-bantuan kepada rakyat. Adakah dia mencukupi? Kalau mereka tidak mengenakan cukai, adakah mencukupi untuk memberikan perkara-perkara tersebut? Ini maksudnya tu. Kalau tak mencukupi, adakah cukai boleh dikenakan? Itu. Cukai yang dibenarkan ialah cukai yang dikenakan dalam keadaan sebaliknya, iaitu ketika negara mengalami kekurangan wang untuk memenuhi keperluannya. Nilai cukai yang dikenakan oleh pemerintah adalah bergantung kepada maslahat yang dilihat dan boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa. Maksudnya cukai ni boleh tak? Cukai ni boleh lah. Cuma topik hari ni tengok macam tak boleh Ustaz. Tu sebab tu sabar dulu. Kalau kita tengok, oh ini orang kutip cukai ni mau makan darah duit haram tak? Ngaji lu, faham lu. Yang dikatakan dua perkara. Yang pertama,
Yang tak boleh kutip cukai ni disebabkan kalau negara tu memang kaya raya, duit banyak, memang tak perlu dah daripada bantuan rakyat dan sebagainya, maka ketika tu tidaklah ia diperlukan untuk dikenakan cukai. Kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pula di bawah dia, nilai cukai yang dikenakan oleh pemerintah adalah bergantung kepada maslahat. Maslahat ni keperluan lah, yang dilihat dan boleh berubah-ubah di semasa ke semasa. Maksudnya macam tu lah, yang GST, SST tu kan, tengok kepada keperluan lah. 6%, 10%, tengok kepada kemaslahat. Sebab tu kalau tuan-tuan ni saya bawa banyak lah, saya nak sebut pun banyak tentang apa ni, tuan-tuan boleh dapat lah di Jabatan Mufti Ulas Ketuan berkenaan GST dan SST dan cukai-cukai yang mana dikenakan oleh kerajaan itu sudah pun dibincang di peringkat Jabatan Mufti. Bagaimana cukai-cukai ini adakah boleh dikenakan? Kalau kita tengok dulu sebelum zaman pemerintahan sebelum ini GST, sekarang ni SST ya. Itu. Jadi adakah dibolehkan dikenakan cukai khususnya di Malaysia? Tak kira negara lain lah, kira Malaysia dulu. Adakah dibolehkan? Adakah mereka ini termasuk, adakah pemerintah kita ni termasuk dalam golongan yang mana dosa besar ni yang mengutip cukai ni? Adakah termasuk? Saya merujuk kepada, saya terus bacalah Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Fatwa wilayah, fatwa kebangsaan lebih kurang sama lah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah membincangkan tentang cukai. Ini tuan-tuan, yang mana pada 21 hingga 22 Oktober 2014. Yang mana kalau saya ringkaskan di sini, tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam protes sendiri, nak baca panjang ni Cuma saya nak baca di sini tentang apa keputusan yang dibuat berdasarkan kajian dan teliti dalam muzakarah tersebut tentang cukai yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sehubungan dengan itu, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Islam mengharuskan pemerintah atau ulil amri untuk mengutip cukai seperti cukai barangan dan perkhidmatan, contohlah GST ataupun SST, yang akan dikenakan oleh kerajaan Malaysia sebagaimana terdapat keperluan dan masalah untuk negara dan rakyat, dan pelaksanaannya hendaklah berpandukan parameter syarak seperti berikut. Dia ada parameter dah. Yang pertama, cukai yang dikutip hanya untuk memenuhi masalah masalah masyarakat sahaja. Itu makna dia bagi syarat tu. Mana kalau syarat ni tak dipenuhi, taklah terpakai fatwa tersebut. Itu tu. Yang kedua, bebanan cukai dikutip secara adil. Maksudnya kalau orang yang miskin taklah kena cukai kan. Selalu cukai ni kena orang kaya dah. Betul tak? Kalau kita LHDN kan. LHDN ni satu organisasi yang dilantik oleh pemerintah untuk mengutip cukai. Mana kita yang bekerja ada parameter yang ditetapkan untuk mengeluar cukai. Kalau gaji lebih tu kena lah cukai, betul tak? Kalau gaji 1,000 tak kena. Sungguh tak? Kalau 1,000 kena cukai? Tak kena. Dia berapa ribu lah? Saya tak tahu, saya tak nak cukai. Ni yang tonton duit banyak ni. Berapa kena cukai? Berapa? Kalau ni. Dia kira tahunan ke apa? Ke kira bulan? Tahunan? Tahunan? Bulan? Tahunan kan? Lebih kurang macam zakat jugalah. Sebab tu bila kita bayar cukai, zakat tak kena. Kita kena claim dekat zakat lah. Bawa risik-risik tu. Ni ada orang kata, Ustaz, apa kita zakat kena bayar cukai? Itulah tak erti. Dah kita bayar cukai, bawa lah risik-risik cukai tu. Pergi ke pusat zakat, ni saya dah bayar ni. Maka mereka melihat itu, mungkin ada pengurangan ataupun dikecualikan kena zakat pendapatan dan sebagainya. Itu. Maka, yang tu yang kedua. Yang ketiga, cukai dibelanjakan untuk masalah ummah, bukan untuk maksiat. Mana cukai yang dikenakan melalui fatwa yang Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menyatakan, cukai yang dikenakan ni dibelanjakan untuk masalah ummah, bukan untuk maksiat. Kan, perjudian dan sebagainya, arak dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Yang keempat, agihan cukai hendaklah bertepatan dengan ijma' ulama' semasa dan setempat. Itu. Mana kena tengoklah fatwa ni dia berubah-ubah. Sebab tu disebut di bawah ni
Kalau tuan-tuan baca ni, dan boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa. Tu kena faham. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah. Kalau pihak kerajaan, kadang-kadang dia dah turun naik cukai dikenakan. Kan? Cukai dikenakan. Macam kita, sebab cukai ni tak semua kena. Yang kadang-kadang kita marah ni pasal apa kalau kita kena cukai pun. Kan? Yang kena tu syarikat-syarikat besar. Yang mereka mendapat keuntungan bilion. Bukan juta, bilion. Banyak, maka mereka dikenakan cukai. Kenapa cukai dikenakan? Untuk kemaslahan ummah. Digunakan untuk infrastruktur, untuk membantu rakyat dan sebagainya. Maka kita kena faham bahawasanya cukai ni dalam Islam dibenarkan. Bahkan kalau saya lihat di dalam fatwa yang dikeluarkan, contohlah tuan-tuan, berkenaan dengan ini tuan-tuan, sistem pencukaian dalam dunia Islam bermula sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW di dalam piagam Madinah yang telah menetapkan bayaran untuk bukan Islam dan zakat untuk orang Islam. Mana dah tetap dah pun masa piagam Madinah dibuat, maka telah pun ditetapkan kalau orang Islam kena keluar zakat. Kalau bukan Islam, dia adalah cukai yang dikenakan. Zaman Sayyidina Umar menyaksikan perkembangan sistem percukaian lain seperti cukai ke atas tanah, cukai perdagangan dan selainnya. Ia terus berkembang dan melalui beberapa pengubahbaikan pada zaman ke zaman pemerintahan Islam seterusnya. Mana cukai ini diguna pakai semasa zaman Nabi dan ketika zaman pemerintahan khalifah-khalifah yang mana selepas baginda Nabi Muhammad SAW. Mana nak ada dah. Jadi cumanya yang jadi masalah kita sekarang ni, cukai ni dikenakan terlalu melampau, itu saja. Dikenakan terlalu tinggi kan. Itu yang menyebabkan setengah pihak menyatakan cukai ni memang ada pandangan. Dia banyak pandangan tuan-tuan. Ada pandangan di sini kalau tengok lah. Ada pandangan mengatakan haram. Ni bagus ni. Jabatan Mufti Wilayah ni dia buat semua comel belakang dah. Kalau tuan-tuan baca faham belakang dah. Yang pertama pendapat ulama kata haram, ada. Yang kedua pendapat mengatakan harus, ada. Yang ketiga pendapat menyatakan dua pandangan. Yang pertama haram, yang kedua diharuskan. Dua pandangan itu. Maka ada pandangan menyatakan haram dan ada pandangan menyatakan harus. Cumanya dalam muzakarah menetapkan bahawasanya di Malaysia ni dibolehkanlah. Mengutip pihak pemerintah boleh mengutip cukai dengan syarat-syarat yang saya abang tadilah. Itu. Sebab tu kalau kita rujuk dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-42, innamas sabilu 'alal ladzi yuslamuna an-nas wa yabghuna fil ardi khairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dengan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Tiada sebarang alasan yang benar. Cukai ni dikenakan ada alasan yang benar tak? Sebab tu Allah sebut tiada alasan yang bermaharajalela dan tak ada sebab. Tak ada sebab dikenakan cukai. Sebab tu dalam muzakarah dan syarat ada terma dia. Terma tu apa? Syarat. Boleh kerajaan Malaysia kenakan cukai, contoh GST contohlah yang seperti di muzakarah kan, dengan syarat dikenakan kepada orang-orang yang patut kena je. Yang patut kena bayar cukai. Macam zakat juga. Zakat contohlah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengenakan zakat itu kepada orang yang dikenakan saja. Mana siapa yang tak wajib kena, tak payah kena lah. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan pun depan saya, yang mana tak wajib kena zakat, tak kena zakat, betul tak? Tapi pusat zakat ni baguslah, dia tak mainlah ketuk pintu kat rumah. Betul tak? Dia tak hantar surat macam LHDN. LHDN tuan-tuan tak payah zakat, lagi dia hantar surat tu. Penuh peti besi tuan-tuan tu. Lepas tu dia hantar pegawai main pula. Lepas tu surat saman. Zakat tak sampai macam tu. Kan? Sebab tu sebab tu ramai di kalangan orang kita ni tak bayar zakat. Sebab zakat ni tak macam cukai no. Cukai dia peligan sungguh. Zakat ni kalau buat lupa. Betul tak tuan-tuan?
Kita nak bayar zakat kena pergi mana? Pusat zakat, betul tak? Pusat zakat tak mai rumah kita. Yang mai rumah kita tu dia bagi bantuan zakat. Dia tak minta zakat. Sedangkan macam kita baru ni bulan Ramadan, kita bayar zakat pun kita mai pada amil kan? Amil tunggu di surau, amil tunggu di masjid, ada tunggu di mall. Dulu tak ada di mall. Dulu tak ada. Amil zakat ni kutip zakat di masjid dan surau ya, dulu. Tapi dah ada orang kata alternatif. Mereka memikirkan luas sikit skop buat di mall. Bagus juga. Jadi sambil-sambil shopping tu boleh bayar zakat. Kan comel? Kan? Walaupun sekarang ni dah ada online. Bagus juga online tu. Tuan-tuan bayar zakat tu ni bayar online. Ke bayar kat amil zakat? Zakat dia kita khusyuk sikit Ustaz, boleh salam tu. Kan? Boleh doa pula. Ikutlah. Tak ada masalah. Bayar online pun boleh. Bayar dengan amal yang dilantik pun boleh. Tak ada masalah. Dan kalau kita rujuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dilakukan oleh pemungut cukai, pasti dia pemungut cukai akan diberikan keampunan atau taubat. Yakni wanita penzina itu diterima. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata apa? Adapun orang yang berzina itu, kalaulah dia bertaubat, maka dosanya diampun. Betul tak tuan-tuan? Faham tak hadis tu? Nabi kata, kalaulah sekiranya diandaikan penzina itu seperti pemungut cukai, kalaulah sekiranya dia ni pemungut cukai yang zalim, maka ketika dia, sebelum dia mati, dia bertaubat, semestinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kena bertaubat. Masalahnya kita tuan-tuan, bila kita buat dosa, kita payah nak bertaubat. Betul tak? Kita buat dosa, kita payah nak kembali ke pakar jalan. Kenapa? Sedap dengan dosa yang kita buat. Sedap dosa kita buat. Contoh berzina, sedap. Mana kami tahu kami tak zina Ustaz? Orang jawab gitulah. Ada orang dia seronok sampai tu tahap dia kena HIV. Habis dia. Masa tu hidup menjadi gelap. Bagus juga Allah jadi HIV dengan AIDS ni no. Betul tak tuan? Setuju kan saya? Kalau Allah tak jadikan penyakit tu, maka ramailah tuan-tuan yang berzina tak ada apa kan. Maka Allah jadikan satu penyakit nama dia AIDS dan HIV kan. Bila kena penyakit tu ubat dah. Ubat tak ada. Tunggu mati lah. Bagus juga hukuman bagi orang yang mana berzina. Begitu juga orang yang berzina itu diampunkan dosa, maka pemungut cukai yang zalim itu juga diampunkan dosanya. Pemungut cukai ibarat perompak. Ni dia tulis ya. Pemungut cukai ibarat bukan seperti ya. Ibarat ni seumpama itulah. Pemungut cukai ibarat perompak malah lebih teruk daripada mencuri. Sesiapa yang menzalimi manusia dan membebankan mereka dengan pelbagai cukai, dia lebih zalim dan jahat berbanding orang yang memungutnya dengan adil dan mengasihani rakyat. Petugas yang menguntit cukai, penulisnya, orang yang menerimanya seperti askar, orang tua dan pemilik senjata, mereka semua turut mendapat dosa memakan harta yang haram. Seumpama itu. Maka menyatakan, pengarang kitab menyatakan, orang yang umpamanya, orang yang mengutik cukai ni lebih teruk daripada orang yang mencuri. Curi ni ambil, pahak kita tahu dia curi. Kalau cukai ni kita nampak dia ambil cukai tu, maka lebih zalim daripada orang yang mencuri. Cumanya disebut di sini, sesiapa yang menzalimi manusia dan membebankan mereka dengan pelbagai cukai. Di Malaysia ni banyak cukai kan? Banyak kan? Cukai pintu. Kalau di Kuala Lumpur ni, di BKL, cukai kan? Macam tuan-tuan ni cukai apa? Cukai pintu kan? Cukai pintu ni kira apa? Ya, 2 kali? 2 kali setahun. Pintu dikira pintu banyak rumah ke apa? Kira satu pintu lah. Kawasan rumah. Oh, kawasan rumah. Kalau rumah lagi besar, lagi mahal lah. Oh, gitu. Saya ingat kira pintu. Oh, dah orang dikira keluasan rumah tersebut. Yalah, okey. Jadi betul lah tu. Maknanya, kalau rumah itu lagi besar, lagi mahal lah dia kena kan. Jadi jangan buat besar-besar. Buat kecil-kecil lah. Habis tu Ustaz, kami takkan duduk macam tu je. Tak apalah, buatlah, tak ada masalah. Duit yang kita bayar cukai tu diberikan balik kepada yang berhak. Betul tak tuan? Tapi Ustaz, mereka duduk makan tu Ustaz. Itu baik pergi kat mereka lah. Kan?
Macam bab zakat juga, orang kata, ustaz, kita duk bayar zakat dekat pusat zakat ni, depa kan betul pun. Itu biar fikir depa lah. Yang kita duk kalut sangat ni pasal apa? Betul tak? Baru ni tentang bulan Ramadan ni, isu banyak sangat berkenaan zakat. Yang bayar tu 3 kan? 7, 14, 21 kan? 7, 14, 21. Ditanya tentang, saya bahas tentang zakat baru ni ada satu masjid. Ditanya sampai daripada awal saya keluar daripada tempat duduk saya kuliah sampai di pintu kuliah tu, pintu depan masjid keluar, orang duk tahan tanya banyak soalan. Dia kata kenapa zakat ni menekan, terutama zakat fitrah ni menekan kami ni yang susah. Saya kata kena faham pakcik, zakat ni orang susah tak kena. Sebab dia kata menekan kami yang susah. Yang susah ni tak kena zakat. Nak bandingkan cukai ni, nak abang tuan-tuan ni. Yang susah ni tak kena zakat. Habis tu kami ni yang bayar zakat fitrah ni, seminimanya berapa? RM7 lah. Sebab yang kamu makan tu beras apa? Tak? Makan beras super tempatan RM7. Makan beras basmati campur super tempatan RM14. Makan beras basmati berapa? Berapa? RM21. Itu pun kadang-kadang bila Amil tanya, bohong juga. Amil tanya makan beras apa? Saya beras super tempatan RM7. Asal makan beras basmati. Tapi Amil tu tak sampailah jadi penyiasat tanya kita, betul ke pakcik makan beras super tempatan, tak makan basmati. Taklah sampai tu tahap macam tu. Cuma yang penting kita bayar. Sebab tu kena faham konsep zakat dan cukai ini tuan-tuan, walaupun berbeza tapi dikenakan kepada orang yang ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka tidaklah dikenakan zakat dan cukai itu. Ya. Kalau orang rumah buruk takkan kena, rumah dia kecil ataupun dia orang miskin, tidak dikenakan cukai. Cukai pendapatan pun ada kan? Kau tak ada cukai pendapatan? Lebih kurang dia sebenarnya tuan. Cukai dengan zakat lebih kurang lah. Cukai pendapatan, cukai apa kita? Cukai tanah. Cukai tanah memanglah siapa ada tanah banyak, itu pun tak mahal. Baru ni saya sembang ayah saya, tanah pun kalau harga dia dekat RM5 juta pun tak sampailah RM5 juta kita bayar. Harga tanah tu betul tak? Cukai tu. Contoh harga tanah RM900,000. Contohlah value dia. Harga tanah tu dibayar kepada perbadanan ataupun di negeri tersebut tak sampailah RM1 juta, tak sampai. Sikit je saya rasa kan. Sikit je, betul tak? Tuan-tuan ada tanah kan? Ada? Bayar cukai tanah, bayar kan? Dia tak sampai tahap value tanah itu. Makna dia tidak membebankan macam syarat tadi lah. Dalam muzakarah kata dia tidak membebankan orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan cukai. Makna kalau pemerintah mengenakan cukai yang tidak membebankan, maka okeylah. Tak ada masalah. Maka mereka ini tidaklah termasuk golongan yang mana pemungut cukai yang zalim itu. Boleh tuan-tuan? Ada soalan buat cukai? Ya. Baik, dua soalan. Adapun yang pertama, bagi negara yang mana sudah ada kekayaan yang orang kata banyaklah daripada sumber ekspor dan sebagainya, memang kita akui negara tersebut memang ada kekayaan. Contoh di Brunei, betul? Diakui di Brunei memang tak ada dikenakan cukai. Cuma ya, kalau mereka mengenakan cukai atas dasar apa? Kalau kita tengok definisi yang disebut dalam kitab ini sendiri, menyatakan cukai yang mana boleh dikenakan adalah disebabkan negara itu perlukan kewangan, pengukuhan kewangannya. Adapun negara yang mana kaya raya dan boleh menampung perbelanjaannya dalam kaedah fiqahnya ataupun kaedah yang dikeluarkan oleh para ulama, maka tidak dibenarkan.
Kenapa? Sudah ada kekayaan dan ia boleh menampung perbelanjaan negara tersebut dengan kekayaan yang ada. Maka tidaklah perlu ia mengutip cukai itu lagi. Kerana apa? Balik pada fatwa tadi. Malaysia ni boleh kutip cukai ni sebab fatwa keluar antaranya apa? Tidak membebankan. Itu salah satu. Yang kedua, cukai yang dikutipkan mesti dikembalikan kepada rakyat. Bukan dimakan oleh individu. Ini tak ada kena mengenal siapa ni, contoh-contoh. Hari tuan-tuan duk kata apa politik tak? No. Saya cakap tak sebut nama siapa. Maknanya cukai yang dikutip tu dikembalikan kepada rakyat ataupun untuk kemaslahan ni apa? Untuk kegunaan, bukan individu. Faham macam tuan-tuan lah di surau. Tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau ataupun ahli jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan tak boleh guna ayak surau, ayak masjid basuh kereta tuan-tuan. Oh, saya ahli jawatan kuasa. Saya ada hak untuk basuh kereta saya guna ayak masjid. Mana boleh? Faham tak? Kau dah buat dah. Kau pun nak hangguk lembah. Kan ada jenis perangai tu. Dia basuh kereta di masjid sebab dia ahli jawatan kuasa masjid. Orang tak kata apa. Tapi hang salah menggunakan benda itu kemudahan masjid untuk kemaslahan. Kemaslahan ummah. Bukan untuk individu. You ada power, you boleh buat. No, tidak. Maksudnya kemaslahan. Air itu bukan untuk kamu seorang, untuk orang semua. Semua orang boleh pakai. Sebab tu jangan halang orang. Kalau orang nak guna air apa, jangan halang. Sebab masjid ni untuk semua orang. Dan duit yang dikutip itu daripada orang yang bagi derma. Sebab tu salah nah. Duit yang di derma itu disimpan. Salah. Saya dah jumpa ramai AJK dia kata ustaz ada setengah masjid ni ustaz nak buat ke program kedekut piang dia dah. Bendahari tak mau sign check tu. Dia nak tunggu tu bila audit tu. Nama dia masjid dia naik lah sebab duit banyak dalam tabung. Duit banyak dalam bank. Ni salah. InsyaAllah bertanggungjawab. Sebab duit tu kita duk derma dalam tabung ni, niat kita nak mengimarah ke masjid untuk kemaslahan, bukan untuk menunjukkan jumlah yang banyak itu. Maka jawapan yang pertama tadi, adakah negara yang kaya itu boleh mengutip cukai? Maka jawapannya tidak boleh. Ni berpandukan fakta yang saya rujuk, yang saya baca lah. Ni baca tebal ni, tuan-tuan boleh baca lah. Nak baca ni pakai tak habis ni. Merujuk fakta ini tuan-tuan boleh tengok. Maka fakta menyatakan begitu. Adapun negara yang memerlukan, maka boleh dikenakan cukai, tapi atas dasar keperluan, bukan kehendak. Cukai yang dikenakan tak boleh terlalu tinggi. Kalau di Malaysia ni pun cukai banyak no. Tuan-tuan naik kereta pun cukai pun pada no. Dia pun duk kata ustaz duk cerita GST tu, tak cerita kereta no, kami naik BMW. Cukai nak ambil cukai jalan kena bayar. Nak ambil cukai tu kena road tax dulu. Kena insurans. Insurans kalau kereta tu harga 3, contoh Velfire harga contoh 350,000. Tuan-tuan nak kena keluar cukai tu dekat belas ribu untuk bayar insurans tu, belas ribu, betul? Kalau Mustang baru ni viral yang budak tu dapat tu, kereta Mustang kan, cabutan betuah mencing tu. Dia tulis tu, insurans saja 20,000 setahun. Insurans saja. Tu dia kata mampulah budak, nak keluar insurans 20,000 setahun, tak rotek lagi. 20,000 setahun, rotek belum lagi. Bayangkan. Dia kata banyak ustaz. Ada yang kata depa kutip insurans, depa kutip apa cukai pun jalan pun teruk betul berlubang-lubang. Macam mana ustaz? Itu balik pada uli amri lah, pemerintah. Mereka yang mengutip cukai, maka mereka yang membuat infrastruktur dan menetapkan bantuan-bantuan ni, mereka lah yang jawab besok. Kita bagi lah. Sebab itu uli amri. Sebab tu dan dalil menyebutkan kan atimullah wa atimur rasul wa uli amri minkum. Taala kepada Allah, taala kepada Rasul, taala kepada uli amri. Kalau uli amri itu buat perkara yang tidak betul, maka kembalilah kepada Quran dan hadis. Betul tak tuan-tuan? Itu Quran, Allah sebut dalam Quran tu. Mana kalau uli amri itu buat benda yang betul, maka ikutlah. Macam zakat, ikutlah. Zakat comel tak? Comel lah, bayar pasal zakat kan bagus. Tapi saya nak bayar pada orang juga ustaz. Bayarlah. Contoh baru ni dapat KWSP 10,000. Kena keluar zakat tak? RM10,000 KWSP tuan-tuan dapat cash, bukan 1,000, 10,000. Tuan-tuan kena bayar zakat tak? Berapa ratus? Berapa ratus? RM250.
Saya ustaz 250 tu sebab bulan Ramadan ni bulan baik, bulan keampunan dosa, bulan pahala lipat ganda. Saya tak bagi besar zakat. Saya bagi pada orang yang saya tengok betul-betul dia perlu, saya bagi. Kena tengok pula kita bagi pada dia tu berhak ke tidak. Kalau kita bagi 250 dia tak berhak, maka gugur benda tu. Tuan-tuan kena bagi balik pada yang berhak. Sebab zakat ni tak sama dengan sedekah. Sedekah tuan-tuan boleh bagi pada siapa-siapa, tetapi zakat dia ada asnaf dia. Dia kena faham. Sebab ramai orang tanya ni bab itu, bagilah. Tengok dia susah sengusat, bagilah. Untuk dia sambut raya kan 250, RM10,000, maka RM250 keluarkan zakat 2.5% daripada zakat KWSP yang kita keluarkan. Itu. Ada lagi soalan? Nak lajak bab yang kedua ni masa nak habis dah. Ya. Betul? Dia bila kita komplain, itu bagus sebenarnya. Kan? Kita tidaklah setuju semua apa yang apa ditetapkan. Kalau benda tu tak betul, kita tegur. Tegur bukan kita buat tegur benda yang tak betul, tegur benda betul. Kita sebagai rakyat, orang tu rakyat apa? Rakyat Marhain ni apa? Depa guna trademark Marhain apa? Apa Marhain ni? Marhain biasa, tapi power ayat tu Marhain. Saya pegang tu, bagus tu. Rakyat miskin nampak macam lekeh ya, Marhain. Okeylah. Ni orang muda punya trademark bagus. Mana rakyat bawah ni dia melihat benda tu adakah patut dikenakan. Cukai ni okey, kami setuju cukai dikenakan, zaman Nabi pun ada, zaman Khalifah pun ada. Tapi adakah cukai itu patut dikenakan kepada orang bawahan, ataupun cukai itu muhasabah, benda yang cukup, yang mahal ataupun mampu dikeluarkan, begitu. Kan? Kalau cukai itu terlalu melampau, bolehlah kita buat aduan dan sebagainya. Saya rasa dalam platform di Malaysia ni kita boleh membantah dan sebagainya. Tak ada lah kena tangkap. Tapi cara kita nak membantah tu, janganlah buat demonstrasi atas jalan raya apa tu, janganlah. Ada cara dan platform dia. Saya tak menyokong bab tu. Demonstrasi jalanan tu. Kerana apa? Dalam keadaan kita sekarang dan sebagainya. Cumanya ada cara dan kaedah yang diberikan peluang oleh pihak kerajaan untuk kita salurkan. Bagaimana kita nak buat benda tersebut. Bantah dengan tak setuju lain. Bantah ni maksudnya kita nak pembaharuan. Kan? Betul tak tuan-tuan? Macam zakat lah. Ada orang ingkar. Ingkar ni bukan dia tak mau keluar, dia ingkar nak keluar. Dia bukan tak setuju buat zakat, dia setuju tapi dia tak mau keluar. Tu ingkar. Yang kata tak mau langsung, macam siapa? Azazil kan? Dia enggan dan takab. Enggan ni dia tak mau dah. Tak usah dia kata apalah, memang tak mau dan dia tak mau. Betul. Dia ingkar ni maksudnya apa? Dia nak tapi dia tak mau buat benda tersebut. Itu. Maksudnya apa? Kita contohlah fatwa yang dikeluarkan. Fatwa pun kalau saya baca fatwa ni cantik dah sebenarnya tuan-tuan. Fatwa ni tidaklah memberat kepada cukai itu. Dia ada syarat macam saya kata di 4 syarat tadi yang mesti dipatuhi oleh pemerintah apabila cukai itu dikenakan. Dan saya lihat hari ni saya bacalah artikel ni bawah ini saya baca tuan-tuan. Dan saya baca, minta maaf lah kalau saya tersalah cakap ataupun mungkin benda yang saya cakap ni mungkin tak dipuas pada hati tuan-tuan. Maka apa yang saya lihat, fatwa yang dikeluarkan ni bagus dah bagi saya. Maka ulama' dia tengok. Sebab tuan-tuan kena faham, bila muzakarah jawatan fatwa dah keluarkan satu fatwa, mereka memanggil bukan sekadar ahli agama, pakar ekonomi, kan? Maka pakar-pakar ini memberikan pandangan. Maka mereka yang ada autoriti untuk mengeluarkan fatwa, mereka lihat macam penjarakan. Bukan mufti itu keluar fatwa. Tidak, dia bukan okey hari ini kita keluar fatwa kena penjarakan. Tidak.
Yang mai tu KKM, doktor, yang mai tu pakar-pakar, mereka melihat dan mengkaji kajian-kajian luar negara, barat dan sebagainya, baru keluar fatwa. Itu pun bukan keluar hari itu. Dia ada pula penapisan dan sebagainya. Sebab tu saya berpandangan, apabila fatwa itu telah diwartakan, maka kita janganlah menyatakan, oh ini tak betul, tidak. Bukan senang fatwa nak diwartakan. Dan tuan-tuan ingat, fatwa ini bukan keluar daripada mulut mufti. Bukan keluar tu fatwa, tidak. Fatwa ni dia macam apa? Dia di merit apa okay? Kalau di Malaysia ni apa okay? Dalam mesyuarat, muzakarah mesyuarat. Lepas tu dia didapat persetujuan di Pertuan Agong. Bukan mudah, tuan-tuan. Dia bukan benda mudah. Sebab tu dia berperingkat dan dia banyak step, dia banyak penapisan. Bagi saya, apa yang saya lihat, bagi kita orang rakyat Marahan ni, kalau komplain, kita tak setuju dengan apa yang dikata tu, biasalah. Zaman Nabi sendiri pun ada begitu. Cuma cara kita apabila kita nak membantah suatu fatwa itu, kita melihat benda tu adakah bercanggah ataupun tidak. Macam rokok. Rokok kan, fatwa kata haram. Betul tak? Jangan kita kata makruh lagi. Tu makna kita lawan lah tu. Dah fatwa seluruh Malaysia, bukan seluruh Malaysia. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan menyatakan haram. Duk isap lagi. Tapi dia bukan dosa besar tak? Memang bukan dosa besar. Tapi dia haram. Macam kita makan babi. Babi ni haram tak? Kau pun nak bani setuju mau. Dah ustaz tu fatwa manusia yang keluar fatwa, tuan-tuan. Fatwa ni ulama keluar. Dah tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama berijma', maka ulama dia keluarkan satu fatwa. Fatwa ni macam daripada Nabi lah, lebih kurang gitu nak bang. Cuma zaman Nabi tak ada macam tu. Macam arak, ada zaman Nabi. Yang sahabat semayang lah kan, yang Nabi kata pada gini dan sebagainya, maka zaman Nabi ada orang minum arak. Zaman kita ni, zaman Nabi tak ada orang isap rokok. Sebab tu tak ada dalil berkenaan dengan rokok itu haram. Dia hang gitu no. Maka janganlah kita bercanggah dengan ulama. Itu adalah pandangan saya lah. Sebab saya pun termaktub dengan itu. Maka apa yang Jabatan Mufti keluarkan, maka itulah yang saya pegang sebagai penceramah. Penceramah ni dia tak boleh keluar fatwa. Tuan-tuan kata apa ustaz ikut mufti? Memang saya kena ikut dia. Dia bagi taulah saya. Takkan saya nak lawan dia. Cumanya ada perkara-perkara yang kita boleh komplain. Cuma kebanyakan saya tengok fatwa dikeluarkan betul dah. Kalau tuan-tuan baca ni, banyak ni saya baca ni ada 11 muka surat. Tuan-tuan boleh buka dalam portal nanti baca lah. Ada 11 muka surat. Nak terang tak banyak ni. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan tengoklah. Dan saya melihat baguslah. Sebelum ni kita pun tak tahu. Kita pun kadang-kadang, macam saya sendiri pun dulu tak setuju ke GST ni kan. Tapi bila kita baca betul juga. GST ni dikenakan pada syarikat-syarikat yang gergasi besar. Dan tiada ketirisan dan sebagainya. Tapi tak apalah. Kita melihat kepada pandangan-pandangan yang muktabar. Maka ulama' itu lebih bijak pada kita. Dia pun tahu apa yang dia buat. Dia pun tahu apa yang mereka lakukan. Fatwa yang mereka wartakan. Wartakan. Boleh faham. Warta ni maksudnya telah diwartakan, tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah lah. Bila diwartakan, digezet lah. Saya nak tanya waktu dia tu. Nak dapat gezet tu. Bila digezet kan ni tak boleh buat lah. Tak salah dia buat apa ni apa, tak lah boleh lah. Memang digezet, memang tak boleh lah. Dah dapat perkenan yang di Pertuan Agong. Kalau di Wilayah Ketuan ni, dia kena dapat perkenan yang di Pertuan Agong. Kalau di Selangor, kena yang di Raja Selangor lah, untuk perkenankan fatwa yang dikeluarkan. Maka tak ada lah dikatakan apa benda tu tak betul, kepentingan dan sebagainya. Itu bagi saya lah. Bagi saya melihat kepada apa yang saya baca dan apa yang pengalaman saya tengok lah. Itu. Boleh tuan-tuan? Di cukai tengok boleh. Maksudnya cukai ni ustaz, yang mana dilaksanakan, yang kata dosa besar ni, yang pungut cukai ni, maksudnya apa? Yang sepatutnya mereka ni tak patut kutip cukai, dia kutip cukai. Itu. Kalau negara yang perlukan cukai, yang perlukan pendapatan yang lebih, maka mereka mengenakan cukai, maka mereka tidak termasuklah golongan orang yang dosa besar memungut cukai ni. Orang yang selalu memungut cukai. Betul. Maksudnya
pemerintah yang mana yang menzalimi. Dia cukai ni yang menzalimi lah, patutnya tak kena dah. Daripada segi apa pendapatan, daripada segi kewangan negara pun memang hebat dah. Tiba-tiba dia kenakan lagi, tekan lagi orang. Tu tak boleh. Itu yang kata pemungut cukai yang zalim tu. Kalau kata macam-macam kita di Malaysia ni perlukan sumber, maka itu tak ada masalah lah. Cuma berpatutanlah cukai yang dikenakan. Itu berpatutan, jangan terlalu lebih sangat sampai menekan rakyat. Itu maksudnya. Robin Hood. Tu Robin Hood tu tak boleh itu. Tu dia curi, dia bagi orang pula. Tu tak boleh. Tak betul lah. Tu adaptasi tu. Cumanya jangan pula duit haram tetapi derma tabung. Tu tak boleh. Tu cara Robin Hood lah tu. Ambil duit haram buh tabung, tak boleh. Itu maknanya ada perbuatan tidak menghalalkan cara kita buat. Kalau benda tu haram maka tak boleh. Itu tuan-tuan. Banyak kita belajar ni cukai no. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham lah. Nak faham lagi, tuan-tuan baca ni. Ni ada 11 muka surat, tuan-tuan boleh baca insyaAllah. Di sekadar itu saja tuan-tuan. Untuk malam ni saya nak sambung yang bab ke ni pun tak syok lah. Sebab pasal riak ni dia panjang cerita lah. Nak cerita pasal riak ni, jadi kita sambung pada bulan depan insyaAllah. Dia comel sikit, dia 45 minit cerita pasal riak ni comel. Nak cerita pasal semayang riak macam mana, cerita macam ni, banyak lah. Kan derma macam ni kita cerita insyaAllah pada bulan hadapan insyaAllah. Sekadar itu saja. Mohon maaf banyak-banyak jika ada salah dan silap. Mungkin ada pengurangan dalam apa yang saya sampaikan. Saya pun taklah mahir sangat bayar cukai ni kan. Sebab saya pun tak nak bayar cukai. Tu yang tanya tuan-tuan. Tuan-tuan bayar cukai kan. Zakat tu saya bayar lah. Cukai saya tak bayar kan. Cumanya tuan-tuan yang ada boleh kongsi ilmu. Alhamdulillah lah kan. Masa kita berinteraksi. Tuan-tuan pernah bayar cukai macam mana, adakah sama konsep, kita tahu dah. Ni insyaAllah sekadar tu je. Kita jumpa lagi pada bulan depan. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang terdatang pada kelemahan dia sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.